Menjelang PRU DUN ke-15, Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH Kedah akan melancarkan manifesto Khamis ini. Ia sebagai tawaran kepada rakyat sekiranya mereka dipilih membentuk kerajaan selepas PRU DUN. Pengerusi Majlis Pimpinan Perpaduan Negeri, Datuk Seri Mahsir Khalid berkata, manifesto yang menyantuni semua golongan termasuk itu diyakini mampu membawa kestabilan dan kesejahteraan rakyat. Majlis pelancaran manifesto itu akan diadakan di tapak letak kereta Bandar Laguna Merbuk bermula pukul 9 malam. Pada majlis itu, setiap calon BN dan PH akan berada di pentas yang sama untuk diperkenalkan kepada umum. Seorang lelaki dan dua wanita ditahan selepas disyaki terlibat aktiviti pengedaran dadah di Jelapang Ipoh Ahad lalu. Suspek berusia 19 hingga 30 tahun itu ditahan di hadapan sebuah rumah sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Noktijen Perak. Ketua Polis Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pemeriksaan ke atas kenderaan di kawasan rumah tersebut menjumpai dadah jenis heroin seberat 10.7 kg dianggar bernilai hampir RM89,000. Dua daripada suspek positif dadah jenis morfin manakala salah seorang lagi suspek mempunyai rekod kesalahan lampau. Polis turut menyita 22 unit barang kemas dan 3 buah kenderaan. Keseluruhan rampasan bernilai lebih RM281,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua suspek direman 6 hari manakala seorang lagi suspek direman 3 hari bagi membantu siasatan. 10 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Ipoh atas pertuduhan menyeruduk manusia melibatkan warga asing. Pertuduhan melibatkan 5 lelaki tempatan dan 5 lelaki warga Indonesia. Bagaimanapun, semua tertuduh mengaku tidak bersalah apabila pertuduhan dibacakan serentak di hadapan Hakim Azizah Ahmad. Mengikut fakta kes, kesemua tertuduh didakwa melakukan penyeludupan seramai 35 orang migran warga negara Indonesia di kawasan Kebun Sawit Batu 10, Segari, daerah Manjung pada 20 hingga 30 Jun 2023. Kes disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan boleh dikenakan denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah menetapkan 25 September untuk sebutan kes. Polis sedang mengesan seorang lelaki yang mengetuk pintu sebuah kereta menggunakan topi keleda dalam satu insiden di Jalan Pokok Asam Tambahan Taiping. Video insiden berdurasi 42 saat itu tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Taiping, Razlam Abu Hamid berkata pihaknya telah menerima laporan daripada seorang lelaki tempatan berhubung kejadian itu semalam. Kejadian dipercayai berpunca daripada kesalahan lalu lintas. Penunggang motosikal tersebut dikatakan secara tiba-tiba mengetuk kereta mangsa dengan menggunakan topi keleda sambil memarahi mangsa hingga menyebabkan kerosakan pada bahagian pintu kereta. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Nelayan di Perlis khususnya di sekitar Kuala Sungai Baru kini beralih kepada aktiviti menangkap udang bagi menampung pendapatan yang terjejas disebabkan peralihan monsun angin timur. Jika sebelum ini hasil tangkapan nelayan mampu mencecah hingga 400 kg sehari, namun jumlah itu berkurang kepada 100 kg dengan purata pendapatan kurang RM200 sehari. Kira-kira 40 nelayan pantai kini memilih untuk menangkap udang yang memberi hasil tangkapan harian antara 250 hingga 350 kg. Ia mampu meraih sekitar 200 hingga 350 ringgit sehari. Dari segi pendapatan nelayan ni sekala bagi saya lah, alhamdulillah lah. Mereka pun hasil boleh kata lumayan jugalah. Tapi dari segi kita pula lah, risiko kita tanggung lah. Sebab sekarang ekonomi pun dah teruk. Kuasa membeli berkurangan. Ikan alhamdulillah. Macam udang, ketam memang
kuranglah pelanggan kurang belilah sebab harga pun itu pun dah turun hingga RM10 ke RM12 sekilo dah. Alhamdulillah boleh lah. Lepas beda belanja tu alhamdulillah lepas. Kalau minyak dalam RM30 betul lah. Dapatan bolehlah sikit-sikit abang makan hari-hari cukup belanja lah dalam keluarga saya tu. Ya, saya nak lebih sangat tak ada lah tapi ada. 50 usahawan bertaraf jutawan dalam pelbagai bidang kemahiran berjaya dilahirkan Giat Mara sejak ditubuhkan pada tahun 1986. Kejayaan itu diteruskan dengan pelbagai inisiatif bagi menyuntik minat lepasan Giat Mara menceburi bidang keusahawanan. Bagi tempoh 2020 hingga penghujung tahun lalu, seramai 4,293 lepasan Giat Mara menjadi usahawan selepas tamat latihan. Jaringan alumni kemahiran rakan anda berjaya atau akrab diwujudkan yang bertindak sebagai mentor kepada usahawan baharu. Di setiap sesi kita anggarkan lebih kurang 20 usahawan yang akan menyertai akrab. Jadi bermakna 20 daripada setiap sesi dalam satu pusat Giat Mara itu kita akan nyangkakan ada peningkatan di mana Giat Mara ada 231 pusat. Dekat situ kita boleh kira lebih kurang dalam 800 lebih jugalah kalau kita ambil. Sehingga kini terdapat lebih 400 usahawan Giat Mara seluruh Perlis yang bergiat aktif dalam pelbagai bidang dengan 4 daripadanya kini bertaraf jutawan. Kita sasarkan peningkatan dari tahun ke tahun sebab setahun kita sasarkan 15% daripada pelatih kita untuk menceburi keusahawanan. Kita sasarkan 15% sebab kesukaran mengunjukkan pelatih yang baru tamat latihan untuk jadi usahawan. Dan kita tahu usahawan ni dia perlu sekurang-kurangnya pengalaman 3 tahun ke atas. Selain berniaga, lebih 85% lepasan kemahiran teknikal dan vokasional berjaya mendapat pekerjaan. Seramai 450 peserta menyertai International Symposium on the Physical and Field Analysis of Integrated Circuits IPFA 2023 yang berlangsung di Pulau Pinang. Persidangan antarabangsa selama 4 hari sehingga 27 Julai itu julung kali dianjurkan oleh Universiti Sains Malaysia. Penganjuran dibuat melalui Pusat Usahawan Kecemerlangan Reka Bentuk Mikroelektronik dengan kerjasama Institute of Electrical and Electronics Engineers IEE. Ini satu industri yang sangat penting dan Pulau Pinang daripada 50 tahun yang lepas pada tahun 72 sampai sekarang telah menjadi hub untuk industri elektrik dan elektronik ini dan dia telah pun berubah. Kalau dahulunya kita hanya mengeluarkan komponen dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat teknologi yang ada sekarang, ianya lebih kepada mana mereka bentuk dan juga menggunakan teknologi yang lebih canggih. Sebanyak 104 kertas kerja dibentangkan melibatkan penyertaan dari 12 negara, antaranya China, Jepun, Amerika Syarikat dan Jerman.